Dan kepada mereka yang gairah menyebabkan sentimen agama dan perkauman, ingatlah, mereka lah juga yang pernah bergandingan dengan DAP dalam barisan alternatif. Mereka juga yang bergandingan dengan DAP dalam Pakatan Rakyat. Hampir sedekat lamanya mereka bersekongkol. Mereka jugalah yang membentuk kerajaan bersama DAP demi menjatuhkan kita pada PRU yang lepas. Malah sanggup melanggar prinsip dengan menggunakan logo keadilan. PKR. UMNO tidak pernah membenarkan ahlinya bersolat di hadapan pejabat DAP. UMNO juga tidak pernah menobatkan mana-mana pemimpin DAP setinggi maqam Khalifah Umar Abdul Aziz. Malah ironinya, ketika UMNO bekerjasama dengan MCA dan MIC, kita juga pernah dikafirkan oleh mereka. Hari ini mereka meniru model yang sama, tetapi berselindung di sebalik retorik agama. Inilah hipokrasi politik yang sebahagian daripada kita kadang-kadang ada yang mula termakan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberikan ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlaku kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang dijanjikan kepada kamu. Surah Fussilat ayat 30. Terima kasih kepada kekanda saya berhormat Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi selaku pengurusi majlis kita pada malam ini. Yang bahagia Datuk Tuan Guru Ustaz Haji Husin bin Awang, Pesuruh Jaya Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu. Yang berhormat Datuk Haji Amzad Ahmad Amzad bin Muhammad, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Merangkap Ahli Parlimen Kuala Terengganu yang telah menyampaikan ucapan sebentar tadi. Barisan Timbalan Pesuruh Jaya Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, Berhormat Datuk Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, rakan saya Cikgu Bat yang juga telah menyampaikan ceramah sebentar tadi. Yang berhormat Senator Ustaz Cik Alias yang di-Pertua PAS Kawasan Kemaman selaku tuan rumah kita pada malam ini. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu, ahli-ahli yang berhormat, ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, pimpinan-pimpinan PAS dari seluruh kawasan negeri Terengganu, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita mensyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ceramah perdana yang diadakan sempena dengan program Teguh Memimpin yang telah diadakan pada hari ini di Kemaman. Satu lokasi yang sangat strategik, saya kira. Hujung, kalau kami dari Kelantan, Kemaman ni hujung. Dan akan beralih
dari satu tapak ke satu tapak yang lain, dan insya-Allah saya yakin bahawa dari Kemaman akan terus ke Besut, ke Marang, ke Besetiu, ke Besut, ke Jertih, dan insya-Allah seluruh negeri Terengganu ini akan diadakan himpunan-himpunan dan program-program seperti ini yang saya yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala di dalam pilihan raya umum yang akan datang, pilihan raya negeri yang akan datang, sekali lagi kita mencatat keputusan 32-0 insya-Allah. Ini merupakan simbolik kepada istiqamahnya rakyat negeri Terengganu yang terus bersama-sama dengan Parti Islam se-Malaysia PAS, yang kita yakin bahawa denyut nadi perjuangan dan istiqamahnya rakyat negeri Terengganu ini bukan sekadar hanya akan terbatas di Kemaman semata-mata, bukan sahaja akan terbatas di Besut, di Jertih semata-mata, tetapi tidak mustahil daripada Kemaman dia akan berjangkit ke Kuantan, ke Pahang, dan menjadikan Pahang insya-Allah akan berada di bawah pangkuan Parti Islam se-Malaysia PAS. Dan kalau Pahang pun berada di bawah naungan kita, tak lama lagi dia akan mengetuk pintu Karak dan Gombak dan akan terus ke Putrajaya. Saya akan tetaskan, walaupun pada malam ini kita berhimpun di Kemaman, tetapi suara daripada Kemaman ini akan menerobos menuju ke Putrajaya, dan tidak mustahil mereka yang sedang berada di Putrajaya sedang bersiap sedia menyusun laporan demi laporan untuk disubmitkan kepada big boss mereka bahawa mereka mungkin akan memberikan laporan-laporan yang baik-baik, yang tulus mulus untuk menyedapkan halwa telinga. Tetapi bagi kita tidak ada masalah. Buatlah apa jua laporan sekalipun, dalam keadaan kapal mereka sedang bergolak, dalam keadaan bahtera mereka sedang bergolak, dalam keadaan perpaduan sesama mereka sedang bergolak, kita di dalam Parti Islam se-Malaysia PAS bersama-sama dengan Perikatan Nasional, kita bergerak bersama dengan denyut nadi rakyat, membina keyakinan, menyebai perpaduan, menyatakan kefahaman kepada rakyat, biar nanti dalam pilihan raya umum yang akan datang atau pada bila-bila masa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pula akan mengambil alih teraju di Putrajaya insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, kita berada di dalam tempoh yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempoh al-ashrul awail min Zulhijjah. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak menyebut bagaimana ini merupakan tempoh-tempoh yang sangat mujarab, sangat-sangat mustajab doanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min al-a'mali fi hadhihi al-ayyam al-ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam ya'ud min dhalika bi syai'in. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Adakah nak dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi berkata, "Walal jihadu fi sabilillah." Walal jihadu fi sabilillah, ya, dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal mereka melakukan amalan pada 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah.
kecuali seorang lelaki yang keluar di jalan Allah membawa hartanya, membawa dirinya, lalu dia tidak pulang kembali ke rumahnya, yakni dia mati syahid. Artinya berbanding dengan orang yang mati syahid, barulah lebih mulia orang-orang yang mati syahid, menunjukkan besarnya pahala dan kelebihan mereka melakukan amalan di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehinggalah Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang lain, di dalam bulan Zulhijjah ini ada suatu hari yang sangat mulia, iaitu hari wukuf di Arafah. Di dalam hadis yang muttafaq alaih, Nabi menyebut di dalam hadis, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi ayyukaffira lahu sanatal madiyah was sanatal lati ba'daha. Puasa pada hari Arafah, aku mengharapkan daripada Allah supaya diampunkan dosa orang yang puasa pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah, setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang, yakni selagi mana tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini bermaksud bahawa kita berada pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, yang mana 10 hari ini bukan 10 hari yang biasa, bukan 10 hari yang biasa, tidak. Sehingga para ulama mufassirin menafsirkan ayat wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 itu merujuk kepada 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam. Sengaja saya melontarkan persoalan ini untuk menyatakan kepada kita bahawa kita berhimpun dan kita melaksanakan program kita pada hari ini pada tempoh yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datang ke sini berkumpul di atas satu mandat, di atas satu hasrat, di atas satu tujuan untuk menyatakan sokongan kita dalam agenda kita mempertahankan kepimpinan, mempertahankan kerajaan negeri Terengganu dalam berdepan dengan pilihan raya yang berikutnya. Kerana kita yakin selain daripada pimpinan Parti Islam se-Malaysia PAS, parti-parti lain khususnya berada di dalam kerajaan, mereka yang berada dalam kerajaan yang ada pada hari ini sudah pun hilang arah tujuan di dalam mengemudi bahtera parti mereka sendiri. Hari ini sebagaimana Cikgu Bak sebut, Menteri MITI Tengku Zafrul telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa dia keluar daripada UMNO, letak jawatan sebagai pimpinan Majlis Tertinggi UMNO, Ketua Bahagian dan juga ahli UMNO, keluar daripada UMNO. Sebentar tadi dalam sejam yang lepas, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajiri mengeluarkan kenyataan bagi pihak UMNO, menyatakan bahawa UMNO tidak berpuas hati, dalam erti kata lain tak puas hati kerana Tengku Zafrul ni keluar, menyatakan terang dan jelas keluar daripada UMNO untuk masuk PKR. Ni kita nak tengoklah drama lagu mana pula, tengok pula. Dia sebut jelas bahawa UMNO tidak berpuas hati dan menganggap bahawa ini merupakan suatu ancaman terhadap kerajaan perpaduan. Kita nak nyatakan kepada UMNO bahawa bagi pihak kerajaan yang ada PKR dan DAP ni, mereka tak pandang pun UMNO. Percayalah. Tak tuan-tuan sekalian. Tak pandang pun. Orang Kemaman pun tahu, ke tengah, dak mana dah ke tengah lah ni. Kan? Kau ke mana ni? Pengurusi ke tengah ni boleh ke siapa dia dah? Tak apalah, kita sambut baik, tak ada masalah. Bagi pihak kerajaan negeri Terengganu, saya yakin siapa saja pengurusi kerajaan negeri Terengganu akan berusaha dengan baik, tak ada masalah. Tapi kepada Abang yang ada di Kemaman ni, tolong khabar agak retek. Kalau setara tu je PMX duk tengok kepada UMNO Terengganu, jawab dia UMNO Terengganu tak ada gegar apa satu di mata pandangan kerajaan PKR, kerajaan PMX. Betul tak tuan-tuan sekarang? Tu baru satu contoh, banyak lagi contoh yang lain. Saya sebut tu sebab kita berada di Kemamah. Tahu tak tuan? Kita berada di Kemamah. Takkanlah Datuk Zahid sendiri sebagai Presiden UMNO tak boleh pertahankan maruah pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu. Malu kok ram.
tuan-tuan. Tu baru satu contoh. Ni contoh yang berlaku pada hari ni pula. Tengku Zafro keluar daripada UMNO. Sebut je lah nah benar. Orang Tina kalau nak cerah minta dengan hakim dia tak rayak. Saya nak cerah ni tu hakim sebab saya nak nikah dengan kahwin tu. Allah tak rayak lagu tu. Nah. Tak ada orang puan. Dia minta dengan tu hakim. Saya nak pisah dengan suami saya. Paling tidak dia kata, suami saya ni ketuk busung, ketuk dalam selimut, boleh royaklah apa-apa busung. Tapi dia tak akan sebut, saya nak pisah dengan suami saya ni, sebab apa? Sebab saya nak nikah dengan si A, si B. Kalulah isteri disebut lagu tu, maknanya, dalam erti kata lain, tuan-tuan sekalian, dia nak malukan bekas suaminya atau suaminya itu, bagi dia tak ada maruah apa satu. Maka kepada ahli-ahli UMNO, pimpinan UMNO yang ada pada hari ini, percayalah kepada di mata Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mata PMS, di mata DAP, UMNO tidak lebih melainkan hanyalah merupakan perkas-kas yang dijadikan alat untuk membentuk kerajaan semata-mata. Itu sahaja.